TV KPM. Wah, banyaknya buku ni. Ya Allah, menariknya buku apa ni? Kejap saya terbaca ni apa dalam dia ni. Masya Allah. Ush, banyaknya ilmu-ilmu menarik ni. Bestnya. Okey, yang ni apa ni? Assalamualaikum Cik Syafika. Waalaikumsalam Ustaz. Buat apa tu? Kami ni Ustaz, kami ni suka membaca. Minat sangat baca ni, tengok buku-buku ni semua menarik ni Ustaz. Atau saya suka baca ni Ustaz. Kamu lihat sekarang buku ni cukup menarik. Tapi sebenarnya sebelum buku-buku ini disusun, ia telah melalui satu sejarah yang begitu menarik. Yang dilalui oleh ulama-ulama yang menyusun buku-buku ini. Mesti ramai kan ulama-ulama tu Ustaz kan? Macam tu saya nak tahu. Dan bagaimana sejarahnya mereka menyusun buku ini cukup menarik. Saya nak tahu lebih mendalam Ustaz. Jom kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Antum ma'i Syafiqah Hanafiah. Wa kaifa halukum jami'an? Allahu yuftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. اليوم ممتعة جدا لأننا سنتعلم عن المادة أصول الدين. Tentang apa dia? Tentang sejarah penyusunan ilmu tasawuf, tadwin ilmu tasawuf. Walakin qabla an nabda, kita nak memperkenalkan guru kita pada hari ini. Jadi bersama kita di studio Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz apa khabar? Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Ustaz Muhammad Baihaqi min SMA Al-Falah Tanjung Piandang, Perak. Jauh tu Ustaz Ya. Datang ke sini nak mengajar kita semua. Jadi murid-murid semua, kita tak sabar nak mendengarkan apakah penjelasan daripada Ustaz berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Baik Ustaz. Silakan Ustaz, tafaddal. Ya, baik. Terima kasih Syafika. Sama-sama, InsyaAllah Ustaz. hari ini kita akan belajar tentang sejarah penyusunan ilmu tasawuf. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita lihat dulu apakah standard pembelajaran ataupun apakah yang perlu murid-murid dapat fahami dan pelajari pada kali ini. Baik Ustaz. Standard pembelajaran untuk tajuk kali ini ialah yang pertama tentang tarikh penyusunan ilmu tasawuf. Bila dan siapa yang menyusun ilmu tasawuf. Dan yang kedua adalah sumber ilmu tasawuf. Daripada manakah kita mengambil ilmu tasawuf ini? Adakah daripada itu ataupun adakah daripada ini? Jadi antara perkara yang perlu diambil perhatian oleh murid-murid pada kali ini ialah kita nak tahu daripada mana sumber sebenarnya ilmu tasawuf ini. Dan kita juga akan mengetahui dalam episod ini iaitu beberapa tokoh yang masyhur yang mempunyai sumbangan yang besar di dalam penyusunan ilmu tasawuf ini. Ada 3 nama tokoh pada episod ini ialah Imam Hasan Al-Basri dan yang kedua Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ini adalah 3 tokoh yang perlu diambil berat daripada episod kali ini yang mana nanti akan disampaikan dan akan diterangkan oleh Ustaz pada kali ini. Baik, kita teruskan dengan tarikh ataupun sejarah penyusunan ilmu tasawuf. Tasawuf fi ahdi sahabah radhiyallahu anhu huwa jihadun nafs wa tasfiyah min al-akhlaqi as-sayyi'ah. Baik. Tasawuf pada zaman sahabat adalah satu kekuatan dalam membina diri. Maksudnya membina kekuatan diri dan juga membersihkan ataupun mensucikan akhlak daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jadi akhlak
pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman tabi'in. Pada ketika itu belum berlaku lagi penyusunan ilmu ni. Tapi pada ketika itu tasawuf berlaku dalam kehidupan mereka. Iaitu dari sudut mereka menjaga akhlak, memelihara akhlak dan juga mengajak orang lain untuk berakhlak mulia seperti mereka. Hebat. Sebelum Ustaz. selepas zaman sahabat radhiyallahu ba'da ahdu sahabah radhiyallahu anhu ittasa'a ilmu tasawuf fi nitaqil mustaqil wa tadwini biwajhi khassah. Selepas zaman sahabat iaitu zaman tabi'in, ilmu tasawuf ini berkembang menjadi pada satu skop yang khusus, yang lebih khusus, dan pada ketika itu berlakulah penyusunan dalam sudut yang khusus yang dilakukan oleh tokoh-tokoh berikut. Lebih khusus lah Ustaz. Ya, lebih khusus. Maksudnya sudah bermulanya bagaimana mereka nak menyusun buku-buku, kitab-kitab yang mana tersusun dan ada kaedah-kaedahnya yang tersendiri. Wah, okey. Terutama Ustaz nak tahu macam mana? Yang ulama yang pertama yang perlu kita ketahui sekarang ni adalah Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi yang mana dia adalah pengarang kitab Bad'u min Anabi min ilallah, Adabun Nufus dan juga kitab Risalatut Tawahum. Ini adalah 3 kitab yang disusun oleh ulama, iaitu pengarang ini yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi, yang mana dia telah wafat pada tahun 243 Hijrah. Ini adalah tokoh yang pertama. Kita lihat tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Abu Talib Al-Makki yang mengarang kitab yang bernama Quwwatul Qulub fi Muamalatil Mahbub. Nama kitab pun panjang, dan ini adalah nama kitab yang perlu murid-murid hafal dan juga maklum bahawa kitab ini adalah milik kepada Abu Talib Al-Makki. Pengarangnya adalah Abu Talib Al-Makki. Dan ulama yang ketiga adalah Abu Hamid Al-Ghazali, ataupun dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Satu imam yang sedia maklum, ramai orang kenal, biasa selalu disebut-sebut nama ni, Imam Al-Ghazali, yang mana kitabnya adalah Bidayatul Hidayah dan juga Ihya Ulumuddin. Satu kitab yang sering kita diperdengarkan, sering disebut-sebut, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan kedua-dua tokoh ini, iaitu Abu Talib Al-Makki, wafat pada tahun 386 Hijrah, manakala Abu Hamid Al-Ghazali ataupun Imam Al-Ghazali, beliau wafat pada tahun 505 Hijrah. Hebat kira Ustaz kan? Maksudnya ada 3 tokoh ya, yang ini besar ni, Ustaz. mereka ni adalah orang-orang yang pertama, Al-Awail, seperti tajuk kana Awailul Ulama. Mereka adalah ulama-ulama yang terawal dalam menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Maknanya kiranya pada pengawalan tu mereka mengamalkan, kan, sahabat-sahabat mengamalkan. Sebelum itu pada zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka ada orang-orang yang mengamalkan daripada sudut apa? Daripada sudut tazkiyatun nafs, jihadun nafs, jihadun nafs dan juga tasfiyatul akhlaq minal as-sayyi'ah. Poin dia. Poin dia. Penting itu Ustaz. Poin itu. Jadi sebelum kita berehat, Ustaz nak menguji Syafiqah. Nampak macam faham betul tadi. Angguk. Ya. Kita cuba Ustaz, kita cuba. Jadi Ustaz nak menguji Syafiqah, sama ada Syafiqah dapat memahami apa yang Ustaz perkatakan di sini. Baik. Mudah-mudahan Syafiqah dapat menjawabnya dengan baik. Soalannya untuk kali ini seperti yang tertera di sini, mata bada'a tadwin ilmu tasawuf biwajhin khas. Bilakah bermulanya ilmu tasawuf ni dengan cara yang khusus Ustaz? Jadi jom murid-murid kita sama-sama jawab ni. Okey, saya jawab Ustaz. Yang ni saya minta Syafiqah tolong jawab. Syafiqah jawab dulu. Bada'a tadwin ilmu tasawuf biwajhin khas ba'da ahdi sahabah wat tabi'in. Allah. Betul tak Ustaz? Betul sangat-sangat. Masya-Allah. Pandai Syafiqah. Nampak Syafiqah begitu fokus dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz bagi 5 bintang. Wah, tak kurang. Ya, 5. Tak kurang Ustaz.
Khamsa. Khamsa nujum. Alhamdulillah. Khamsa nujum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ya. atas bintang tersebut, dan saya yakin murid-murid di rumah pun kita kena faham atas pembelajaran Ustaz yang Ustaz kongsikan pada hari ini. Jadi kita nak berikan ruang serta peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. أهلا وسهلا إلى برنامج Didik TV KPM. اليوم سنتعلم عن الأصول الدين. Kita nak belajar tentang apa hari ini? Kita nak belajar tentang sejarah penyusunan ilmu tasawuf, tadwin ilmu tasawuf. Panjang ceritanya, jom kita tanyakan kepada orang pakarnya, ahli pakarnya kita. Ustaz, dipersilakan Ustaz untuk segmen kali ini. Ya, terima kasih Zafika. Baik. Sebelum untuk kita mengetahui penyusun-penyusun ni, kita lihat bagaimana mereka menyusun satu ilmu, daripada mana sumber mereka dan apakah asas mereka menyusun ilmu tasawuf ni. Kita nak membuat sesuatu bangunan, contoh dia, kita mesti ada planning. Oh, betul. Mesti ada planning, mesti ada arkitek, mesti ada dia punya apa orang panggil? Asas lah Ustaz. Binaan asas dia macam tu, Ya, Ustaz. kena ada dia punya Tiang semua, Ustaz. tiang dan sebagainya. Jadi dalam penyusunan ilmu tasawuf ni juga ulama-ulama tersebut mereka mengambil sumber-sumber yang kuat dan juga sumber-sumber yang sahih dalam menyusun ilmu tasawuf ini. Jadi kita lihat untuk masdar, iaitu masdarut tasawuf. Terlihat masdarut tasawuf An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masdarun fi ilmu tasawuf qad ja'alallahu sallallahu alaihi wasallam syakhsiyatihi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-namuzaj al-arqa wal asma lisuluk al-bashariyah wal iqtida'u bihi. Jadi sumber kepada ilmu tasawuf ni yang paling utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber yang paling utama dalam penyusunan ilmu tasawuf, kerana pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah mempunyai akhlak yang terpuji dan terbaik. Betul Ustaz. Laqad kana lakum fi rusulikum uswatun hasanah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diutuskan untuk penyempurnaan akhlak seperti yang mana kita sedia maklum. Baik. Jadi sumber ilmu tasawuf ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala qad ja'alallahu sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu individu yang mempunyai dan menjadi contoh yang tertinggi dan termulia dalam sudut lisuluk, iaitu dalam sudut akhlak dan juga tingkah laku. Jadi tingkah laku, akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi panduan kepada penyusunan ilmu tasawuf. Jadi Nabi Muhammad itu ada sumber yang paling kuat. Yang mana akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak yang boleh dicontohi dan perlu dicontohi. Bukan kata sekadar kita berkata boleh dicontohi, tapi perlu dicontohi dalam kehidupan kita. Jadi ilmu tasawuf ini disusun adalah untuk bagaimana untuk tazkiyatun nafs. Satu kalimah, istilah yang cukup perlu kita faham dan kita sering bermain-main dalam
ilmu tasawuf ni tazkiyatun an-nafs, iaitu pembersihan hati. Pembersihan hati. Okey, kita lihat pula kepada asas ilmu tasawuf. Baik Ustaz. Okey. Asas ilmu tasawuf. Yang pertama al-wahyu al-ilahi, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksudkan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala? Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini bermaksud Al-Quran itu sendiri. Oh, daripada wahyu. sumber Al-Quran itu sendiri Ya, Ustaz? daripada sumber Al-Quran. Dan yang kedua, asas ilmu tasawuf tablighu ahkamil Quranil Karim was sunnah al-mutahharah. Menyampaikan dalam Quran tersebut, dalam Quran kita ada di situ nasihat, Allah Taala memberi peringatan kepada kita, Allah Taala memberikan panduan kepada kita. Jadi dalam mengamalkan ilmu tasawuf ni, maka menyampaikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari sudut perkara-perkara yang baik, yang suci adalah menjadi tanggungjawab kepada kita. Jadi sampaikan, dan juga melalui sunnah al-mutahharah, iaitu sunnah-sunnah Nabi yang suci, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatbiqul awamiri wan nawahi ad-diniyah. Mengaplikasikan, mengamalkan suruhan-suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suruhan-suruhan Nabi, dan juga menegah perkara-perkara yang menjadi tegahan agama yang disampaikan di dalam Al-Quran, dan juga yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang itu tiga adalah asas kepada tasawuf ni tasawuf. Manakah Ustaz? Contoh Ustaz kata kat sini tadi kan, asas kepada tasawuf ni sendiri adalah al-wahyu al-ilahi. Itu yang pertama. Ya, maknanya sumber datang daripada Allah. Ya. Okey, yang kedua kalau Ustaz kata kat situ tabligh ahkamil Quranul Karim was sunnah al-mutahharah. Ya. Maksudnya kita kena sebarkan, Ya, kita kena sampaikan. sebarkan. Jadi maksudnya contohlah Ustaz, perkara ini perlu ke dibawa kepada semua orang? Maksudnya anak-anak kecil, individu-individu yang tertentu, adakah mereka ni perlu menyampaikan sesuatu tentang tasawuf ni atau macam mana Ustaz? Sebenarnya kalau kita lihat contoh macam kanak-kanak kecil, kita ajar mereka satu-satu benda yang baik, contohnya satu-satu benda yang baik, dan mereka juga mengajar kepada rakan mereka yang juga masih lagi kanak-kanak, itu juga adalah satu perkara yang baik. Cumanya sekarang ni dalam konsep secara lebih formalnya kita panggil ilmu tasawuf, iaitu ilmu untuk pembersihan hati dan juga untuk perkara yang baik. Tapi sebenarnya itu adalah benda-benda yang kita sering lakukan pada kehidupan kita seharian. Cumanya kita tidaklah mention kata aku sekarang sedang bertasawuf. Tidaklah. Sebab itulah ulama-ulama ini menyusun secara lebih spesifik, secara lebih tersusun. Maknanya Ustaz, kalau ceritalah Ustaz kan, Ya. bab tentang tasawuf itu sendiri, dan Ustaz tekankan tadi tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan diri kan Ustaz kan. Sebenarnya Ustaz, apa sebenarnya kaitan tasawuf ni sebenarnya dalam kitab-kitab ni kan dengan kehidupan kita? Maksudnya dia berkaitan dengan akhlak ke, sifat ke, adab ke, macam mana Ustaz? Dia berkaitan dengan hati kita. Oh. Tasawuf ni banyaknya bermain di kawasan hati. Bagaimana kita nak mentarbiah hati dan juga mensucikan hati. Di hati kita ni selalunya lekatnya di sini apa dia, penyakit hasad, penyakit riak, penyakit apa lagi, ujub, sum'ah dan sebagainya. Jadi dengan bertasawuf ni, sebab tu yang disebutkan tadi tazkiyatun an-nafs, iaitu membersihkan hati. Bagaimana kita nak buang hati kita, nak buang rasa yang duk melekat di hati kita ni, rasa dengki, hasad kepada manusia yang lain. Kita lihat orang lain boleh berjaya, kenapa kita tidak boleh berjaya? Kita lihat orang kaya, kenapa kita ni miskin? Allahu Akbar. Padahal kaya itu juga ujian, miskin itu juga ujian. Kaya itu juga rahmah, miskin itu juga adalah rahmah. Kaya itu Allah Ta'ala berikan kepada dia
mudah-mudahan dia menjadi orang yang bersyukur. Kalau dia bersyukur, kalau dia tidak bersyukur, maka dia jadi orang yang yang tidak mengenal Tuhannya. Tidak mengenal Tuhan yang memberinya. Tapi orang miskin pula dia sentiasa mengingat kepada Allah Taala. Hari-hari dia doa pada Allah Taala untuk tanya untuk mohon pada Allah Taala untuk diberikan kepada dia kekayaan. Maka dia akan sering dia sering akan berdoa dan ingat pada Allah. Baik. Setelah kita banyak berbicara, jadi Ustaz nak menguji. Untuk kali ini, apa yang Syafiqah boleh dapat dan faham pada pembelajaran kali ini? Boleh Ustaz, insya-Allah. Tentang kita tajuk, cuba. masdar dan juga asas tasawuf. Tasawuf. Alright. Okey Ustaz, boleh? Soalannya, uzkur bi ikhtisar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masdar at-tasawuf. Okey. Saya yakin saya dah faham dah soalan tu Ustaz. Ya. Tapi saya harap murid-murid dekat rumah pun turut sama sekali faham apa yang soalan yang Ustaz berikan. Kalau boleh kita jawab sekali tahu. Okey? Jadi Ustaz, untuk jawapannya, saya jawab dulu Ustaz. Ya, silakan. قد جعل الله تعالى شخصية النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم النموذج الأرقي والأسماء للسلوك البشري والاقتداء به وهو الأسوة الحسنة للبشر جميعا. Allah. Ustaz, boleh saya terangkan dalam bahasa Melayu ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey. Apa yang saya fahamkan Ustaz, ilmu tasawuf ni diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menurunkan wahyulah kepada Nabi. Jadi di situ terbentuknya akhlak Nabi ini dengan akhlak yang baik, sifat yang bagus dan juga ada orang kata apa yang perlu dicontohilah oleh setiap manusia. Ustaz kata tadi bukannya kita orang kata boleh jadikan contoh, tapi kita perlu jadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh teladan dalam kehidupan. Mumtaz. Betul ke Ustaz? Mumtaz. Alhamdulillah Ustaz. Cukup tepat sekali jawapannya. Dan padat. Jadi Ustaz beri 5 bintang. 5 Ustaz? Alhamdulillah. Saya harap murid-murid pun faham lah Ustaz. Mudah-mudahan. Dapat 5 juga dalam menjawab soalan yang diberikan oleh Ustaz sebentar tadi. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh teruskan Ustaz? Ya, boleh, silakan. Jadi Ustaz, kalau contohkan Ustaz cerita tentang al-masdar at-tasawuf. Okey, kita nampak tentang sumber tasawuf itu sendiri untuk pembersihan jiwa kan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh terangkan lebih jelas lagi tentang kalau tasawuf tu macam mana Ustaz? Nak membersihkan jiwa, nak membersihkan hati. Kita tahu ada perasaan hasad dengki. Saya pun terasa juga tadi Ustaz kan. Bila Ustaz kata macam tu. Jadi macam mana kita nak bersihkan hati, bersihkan jiwa ni Ustaz? Membersihkan hati dan membersihkan jiwa, seperti mana yang kalau kita sedia maklum dalam agama kita adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita dalam keadaan kita senang, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut Alhamdulillah. Kalau kita dalam keadaan kesusahan, kita dalam keadaan keperitan, kita sebut Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bantu kita. Jadi kesimpulannya dalam mendidik hati adalah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita jadi orang yang jauh daripada Allah Ta'ala? Sebab semasa kita senang, kita lupa Tuhan. Kita tak ingat dia. Kita hanya ingat dia pada ketika kita susah. Betul Ustaz. Itu pun satu perkara yang penting lah untuk dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah rumusan yang Ustaz boleh berikan secara ringkas untuk segmen kali ini, asas tasawuf dan juga masdar tasawuf? Jadi untuk asas dan juga masdar tasawuf untuk segmen kali ini, kesimpulannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu contoh yang perlu dan patut untuk kita contohi dalam untuk mendidik jiwa dan juga hati kita. Dan di dalam ilmu tasawuf, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi sumber utama dalam penyusunan dan juga pembentukan ilmu tasawuf, kerana pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada satu sifat dan juga akhlak yang terpuji yang perlu menjadi ikutan atas kurniaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah, itu dia penjelasan daripada Ustaz berkenaan dengan masdar at-tasawuf dan juga asas at-tasawuf. Jadi Ustaz, saya yakin murid-murid semua tak sabar nak belajar lagi lebih dalam lagi. Tapi sebelum tu, kita bagi ruang serta peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. أنتم معنا في سلوت menengah atas Didik TV KPM. اليوم نتعلم عن الأصول الدين، عن التدوين، علم التصوف، sejarah penyusunan ilmu tasawuf. ومعنا في استوديو أستاذ محمد بيهقي الأخير. Ustaz, untuk segmen kali ini Ustaz, saya nampak banyak buku ni. Siapakah yang menulis ni buku-buku ni Ustaz? Kita nak tahu ni Ustaz. Dipersilakan. Baik. Kalau nak baca ni mungkin ramai ni. Yang ni adalah penulis-penulis kontemporari dan juga penulis-penulis lama. Tapi untuk pembelajaran ni kita akan kenal 3 tokoh. 3 tokoh dalam ilmu tasawuf yang sering diperkatakan, dan Ustaz yakin ramai di sini murid-murid yang pernah dengar dan pernah baca tentang kisah mereka melalui capaian-capaian internet. Tapi kita lihat sekarang ni, untuk yang pertama, Imam Hasan Al-Basri. 3 tokoh sini. Dan yang kedua, Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali. Ini adalah apa yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik. 3 tokoh ni. Okey, imam yang pertama. Imam yang pertama adalah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, nama sebenarnya. Ini adalah info ataupun maklumat yang perlu difahami dan diingat oleh murid-murid. Iaitu nama sebenar kepada Imam Hasan Al-Basri. Kita sedia maklum namanya, kita panggil beliau dengan nama Imam Hasan Al-Basri. Tapi nama sebenarnya adalah Al-Hasan bin Abi Hasan Yusaru rahimahumullah. Itu nama sebenar dia. Dan beliau juga digelar dengan Abu Sa'id. Ini gelaran dia. Macam dan dia punya kehidupannya, sejarah sedikit tentang kehidupannya. Dia dilahirkan di Madinah. Wulida fil Madinah, nasya'a wa ta'allum baina sahabah, dan kehidupan beliau di kalangan sahabat. Dia hidup dan belajar di kalangan sahabat. Kenapa dia hidup dan dia hidup dan juga dia belajar di kalangan sahabat? Kita lihat kepada kehidupan dia Ustaz. Kehidupan dia. Sepanjang tu dia berada dalam kalangan sahabat dah Ustaz. Kerana dia berada pada sekitar tahun 110 Hijrah. Itu tahun awal kewafatan Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang daripada tahun sehinggalah ke tahun 100 Hijrah, itu adalah tahun sahabat. Kita lihat pula as-suluk, iaitu sikap ataupun tingkah laku beliau. Kana jami'an aliman. Dia adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu, dan dia adalah seorang jamilan wasiman. Yang ni yang menarik. Yang ni juga menarik Imam Hasan Al-Basri. Kenapa dia menarik tu Ustaz? Kerana Imam Hasan Al-Basri adalah seorang yang cantik dan handsome. Subhanallah. Siman segak. Segak macam mana Allah Alam lah. Tapi dia adalah terkenal dengan smart dia, dengan kacaknya, dan kezuhudan dia. Kasirul hazm. Dia adalah seorang yang
sering sedih. Sering sedih ni maksud macam mana? Dia bukannya orang yang happy go lucky dan sebagainya, yang berpoya-poya. Dia seorang yang sedih. Sedih ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dan sentiasa memikirkan tentang hari akhirat. Iaitu hari kematian. Itulah antara elemen juga yang perlu kita contohi, iaitu kita sendiri perlu ingat akan kematian kita. Masya Untuk menjadikan kita ni orang yang sentiasa ingat kepada Allah SWT, yang kita ni takkan hidup sampai 1000 tahun. Masya-Allah. Hebatlah Ustaz Imam Hasan Al-Basri ni. Ya. Kalau kita lihat kan murid-murid semua, adik-adik saya semua kan, kita nampak bahawa bukan sahaja peribadinya kemas, segak, tapi juga bijaksana kan Ustaz? Ya. Dan juga sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting juga kan Ustaz kan? Ya, betul. Jom Ustaz, kita teruskan Ustaz. Okey, untuk tokoh yang kedua, Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama sebenar bagi Imam Junaid Al-Baghdadi adalah Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid. Dan dia punya gelarannya adalah Imam At-Ta'ifatain. Imam At-Ta'ifatain. Itu lakop nah. Itu adalah lakop dia. Jadi ini antara elemen-elemen yang perlu dikenali dan difahami oleh murid-murid. Pentinglah Ustaz ya, kiranya. penting. Jadi bila kita kenal seorang tu, kita nak kenal juga dia tu orang, dia tu tinggal di mana, siapa nama ibunya, siapa nama bapaknya, berapa umurnya. Itulah juga dengan imam-imam kita kenal mereka dan kita kenal siapa nama mereka dan juga biodata tentang diri mereka. Baik. Jadi kehidupan beliau ahadul ulama as-sunnah wal jamaah. Yatafaqahu ala mazhab ashabul hadis. Beliau adalah salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey. Dan dia seorang yang faqih dan mahir tentang mazhab sahabat. Ya, seorang yang mahir lah, seorang yang faqih dalam keilmuan. Dan di sudut as-suluk, iaitu sikap ataupun tingkah lakunya, istaghala min umrihi bil ibadah. Hidup dia disibukkan dengan beribadat. Hidupnya penuh dengan masa dipenuhi dengan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kana harisan 'ala sunnah, dia seorang yang memelihara sunnah, yang mengamalkan sunnah. Dan dia adalah orang yang itba'us salaf, orang yang mengikut kepada mazhab yang salaf. Mazhab awal. Dari sudut kezuhudan, dia adalah orang yang banyak beribadah, kasirul siyam. Kasirul ibadah dan juga kasirus siyam. Banyak ibadat dan banyak berpuasa. Hebatnya Ustaz. Ya, Subhanallah. kita ni puasa bulan Ramadan 30 hari, sambung dengan puasa Isnin Khamis Ustaz. Puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian Senin Khamis. Itu biasa. Okey. Jadi pada beliau Imam Junaid Al-Baghdadi dia lagi banyak daripada kita. Mungkin sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Dan itulah dan dia banyak beribadah. Dan dia wafat pada tahun 298 Hijrah di Baghdad. Dan imam yang terakhir iaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Famous Ustaz? Ya, famous. Terkenal ni imam ni kan? Dan kita saya biasa teringat dengar satu kata-katanya, iaitu ilmu tanpa amal namanya sia-sia. Amal tanpa ilmu namanya gila. Oh, macam tu. Kenapa Ustaz? Itu yang saya ingat kata-katanya sebab sepanjang persekolahan saya dulu di buku tulisan penulisan sekolah tu tertulis kata-kata hikmah ini. Masya Allah. Maknanya memang tekankan bukan Ditekankan. setakat ilmu tapi kena amal juga Ustaz. Tapi sebelum tu kita lihat dulu nama dia siapa. Okey, silakan Imam Ustaz. Al-Ghazali. Namanya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan gelarannya adalah Hujjatul Islam. Itu gelaran kepada Imam Al-Ghazali. Nasya'atun. Kehidupannya.
Dia dilahirkan pada tahun 450 Hijrah. Dan dia adalah orang yang mahir, yang bijak dalam fiqh dan usul fiqh. Imam Ghazali Imam Ghazali. Di sudut as-suluk, sikap tingkah laku, kana ilman bari'an min syital ulama. Dia adalah orang yang bijak dan juga orang yang mahir dalam keilmuan. Yasluku tariqu ta'lim wa ta'allum fi hayatihi bin manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia belajar, menelusuri pembelajaran dalam kehidupannya, dalam pembelajaran dan juga pengajaran dengan manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna beliau menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai role model dalam kehidupan dan juga kehidupannya dari sudut pembelajaran dan juga pengajaran. Kezuhudan, sifat kezuhudan beliau. Waza'a awqatihi ala qira'atil Quran. Dia menghabiskan masanya dengan membaca Al-Quran. Maksudnya dia melazimi bacaan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Da'watun ila tasawuf wa zuhud. Dan dia mengajak kepada tasawuf dan juga zuhud. Zuhud ni apa dia ni? Zuhud apa Ustaz? Zuhud ni cukup dengan apa yang ada pada diri. Iaitu bersederhana. Kalau pakai baju, sekadar pakai baju tak ada lah yang tambah-tambah lagi apa ekor burung merak ke di belakang sebagainya, berlebihan. Tapi sekadar apa yang patut ada dan apa yang sekadar yang perlu. Dan dia wafat pada 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah. Jadi ini adalah 3 tokoh utama yang perlu murid-murid ambil faham dan juga ambil maklum, hafal, bagi kita lebih mengenali siapakah tokoh-tokoh ini. Jadi kita kenal 3 tokoh ini. Masya Allah, itu dia penjelasan daripada Ustaz mengenai dengan 3 tokoh ilmu tasawuf yang sangat-sangat hebat orang-orangnya ataupun tokoh-tokoh yang kita kenali pada saat ini. Jadi Ustaz, Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali. Ustaz dah terangkan. Jadi sekarang ni Ustaz mungkin nak uji minda Ustaz. Ya, bijak Syafiqah ni. Boleh Ustaz? Saya suka tanya Syafiqah soalan. Sebab Ustaz yakin Syafiqah mampu untuk menjawabnya. Saya yakin juga murid-murid pun mampu Ustaz untuk jawab soalan yang diberikan Ustaz. Jadi baik, untuk soalan yang seterusnya, bagi menguji kefahaman murid-murid dan juga Syafiqah pada kali ini, wadih isnain minazuhdun indal Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Baik. Sebutkan 2 daripada sifat kezuhudan di sisi Imam Junaid Al-Baghdadi. Okey, itu soalannya. 2 kan Ustaz? 2 watak ataupun 2 kepribadian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Saya dengar tadi Ustaz ada yang membaca Al-Quran dan sebagainya. Tapi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ni saya jawab kathirus siyam wa kathirul ibadah. Banyak berpuasa dan juga banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke Ustaz? Betul. Oh, subhanallah. Tepat sekali. Bijak betul lah Syafiqah ni. Saya harap murid-murid pun sama juga boleh dapat jawab soalan yang diberikan. Ustaz pun mengharapkan murid-murid yang berada di rumah mampu menjawab seperti mana soalan yang diajukan kepada Syafiqah. Berapa bintang Ustaz? Ustaz yakin murid-murid di rumah juga mampu menjawab. InsyaAllah. Dan untuk ganjaran kepada Syafiqah bagi soalan ni, Ustaz bagi 5 bintang. 5 bintang. Dan 15 bintang dah saya kumpul. 15 bintang lah. Alhamdulillah. Kalau 1 bintang harga 1,000 dah dapat 15,000. Kalau dapat 1 pun dah dapat 1,000. Banyak Ustaz. Tapi insyaAllah nanti kita deal Ustaz. Okey, jadi murid-murid sekalian, kita nak berehat seketika. Kita bagi ruang, peluang berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
TV KPM. أهلا وسهلا إلى برنامج Didik TV KPM. اليوم نتعلم عن الأصول الدين. Tentang apa dia? Tentang sejarah penyusunan ilmu tasawuf, tadwin tasawuf. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak bincangkan Ustaz? Boleh Ustaz? Pada segmen kali ini, Ustaz nak buat aktiviti dengan Syafiqah. Aktiviti yang mendebarkan Ustaz. Aktiviti kita nak uji lagi. Nak uji lagi. Tiga soalan Ustaz bagi, Syafiqah boleh jawab. Jadi Ustaz nak uji lagi untuk memantapkan lagi kefahaman Syafiqah. Kena ingat banyak ni Ustaz. Ya. Okey, bukan main-main, kena ingat. Jadi soalan yang kali ini ni, nak ujian untuk kali ini adalah ujian yang menyeluruh untuk bab kali ini. Teruskan Ustaz. Okey, baik, kita tengok pada soalan yang terpapar di sini. Baik. Ustaz nak Syafiqah tengok dulu soalan. Fahamkan dulu. Saya fahamkan dulu. Okey, saya baca ke boleh Ustaz? Boleh. Okey, yang pertama kotak yang atas tu Al-Istimdad, Abu Hamid Al-Ghazali, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wal Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya. Dalam kotak pun ada pemilihan R for untuk masdar tasawuf. Ya. S al-ulama alladhina katabu fi ilm tasawuf Ihya Ulumuddin. Ya. Dan T laqaba bi imam at-taifatain. Jadi soalannya ikhtar al-ijabah as-sahihah al-muaddah. Betul Ustaz? Hasabi rumus. Hasabi zumur fil jadwal as-sabiq. Jadi R yang pertama adalah masdar tasawuf min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. R Ya, min itu Nabi Muhammad masdar sallallahu alaihi tasawuf. wasallam. Betul Ustaz. Itu yang Jadi pertama. untuk R masdar tasawuf, jawapannya adalah An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tak betul nanti Ustaz cek. Ya. Okey. S pula. Untuk S pula, Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, saya jawab Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, ulama yang menulis pada ilmu tasawuf. Kitab yang bernama Ihya Ulumuddin adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Untuk S. Ya Ustaz, untuk S. Okey. Untuk T. Untuk T pula. Untuk T laqaba bi Imam at-Taifatain. Imam at-Taifatain jawapannya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya. Betul Ustaz? Ustaz boleh cek Ustaz? Ustaz tengok dulu. Okey. Ustaz tengok dulu. Ya. Okey. Tiga jawapan yang diberikan oleh Syafiqah tersebut adalah tepat dan betul. Alhamdulillah. Maknanya Ustaz dalam kotak tu saya kena fahamlah Ustaz Ya. apa yang diminta. Kena faham. R itu merujuk, R itu penerangannya, S itu penerangannya, T itu penerangannya, dan apakah yang dimasukkan dengan R, apa yang dimasukkan dengan S, dan apa yang dimasukkan dengan T. Dan Syafiqah telah berjaya menjawabnya dengan baik. Alhamdulillah. 5 Yang ni bintang? Ustaz tak mau bagi 5 bintang. Yang Berapa, ni Ustaz Ustaz? bagi 10 bintang. Oh, Alhamdulillah 10 bintang. Banyak tu. Gandaan 10 bintang. Alhamdulillah. Tapi sebelum dapat 10, sebelum dapat 10, Okey. kita beralih kepada satu lagi soalan. Oh, susah ni Ustaz. Nak bagi pun banyak-banyak pun mesti kena ada juga ujian yang lebih mencabar. Begitu. Jadi Ustaz, teruskan Ustaz. Tahadas an ba'dal jahabizah minal mutasawwifin al-Imam Al-Ghazali. Ceritakan tentang tokoh tasawuf iaitu Imam Al-Ghazali. Soalan yang pertama adalah al-ismu, nama beliau. Nama Al-Imam Al-Ghazali, jawapannya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Okey. Kunyah. Kunyah, laqab Ustaz. Ya, Laqab, kunyah, laqab. nama bolehlah. panggilan. Gelaran. Gelaran. Gelaran untuk Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. dan nasya'atun. Nasya'atun berkenaan dengan peribadinya Ustaz? Pribadinya. Satu sudahlah. Okey. Akhzul fiqhi wa usulul fiqhi. Dia adalah orang yang mengambil ilmu sufi dan juga ilmu fiqh dan juga ilmu usul fiqh sehingga menjadi orang yang bijak dalam dua-dua bidang tersebut. Masya-Allah, hebat. Hebat Ustaz. Betul tu. Dan yang terakhir, as-suluk. As-suluk lil Imam Al-Ghazali kana ilman bari'an min syatal ulum. Dia adalah orang
yang mahir dalam banyak lapangan bidang keilmuan. Ya, betul itu. Betul Ustaz eh? Betul itu. Berapa Ustaz kita nak bagi? Eh, Ke ada soalan lagi ke Ustaz Ustaz? tak puas hati lagi. Ada satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan. Tunggu apa dia? Manil Lazi katabal kitab adabun nufus. Okey, ni macam mencabar sikit Ustaz. Ya, Saya pun dah lupa ni. siapakah? Apa dia? Yang menulis kitab yang bertajuk Adabu An-Nufus. Baik, jawapannya dari Al-Haris Al-Muhasibi. Betul Ustaz? Ya, betul. Nampak Alhamdulillah. gayanya Ustaz tak berjaya untuk tak bagi bintang kepada beri bintang kepada Syafiqah. Ustaz kena bagi juga 10 bintang kepada 10 Syafiqah bintang. atas usaha dan juga tumpuan pembelajaran dia pada hari ini. Dan telah Alhamdulillah. berjaya menjawab semua soalan daripada awal sehingga habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya kita akan sebut Alhamdulillah. Itu yang diajar dalam ilmu tasawuf. Tasawuf. Sentiasa mensyukuri nikmat Allah SWT. Masya-Allah. Jadi Ustaz, untuk prestasi keseluruhan saya pada hari ini, Jadi untuk prestasi Syafiqah pada keseluruhan untuk hari ini amat baik dan mustaharap Syafiqah teruskanlah prestasi tersebut dalam pembelajaran yang lain. baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana berkongsi dengan kami pada hari ini. Jadi Ustaz, untuk topik kita, tadwin ilmu tasawuf, mungkin Ustaz boleh beri rumusan secara ringkas? Okay, rumusan secara ringkas pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah kita sudah dapat mengetahui tentang sejarah penyusunan ilmu tasawuf, bagaimana ia bermula dan siapa yang memulakan penyusunan tersebut dan orang-orang yang bertungkus lumus dalam menyusun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Dan dalam pembelajaran ini juga kita dapat mengetahui bahawa sumber utama, sumber asal dalam penyusunan ilmu tasawuf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan asasnya dalam ilmu tasawuf ini adalah menyampaikan perkara-perkara yang baik dan mencegah perkara-perkara yang tidak baik, dan kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ikutan yang terbaik dalam memastikan akhlak dan juga hati kita ini sentiasa bersih. Subhanallah, penutup yang cukup hebat daripada ustaz kita pada hari ini. Jadi ustaz, kalau contoh murid-murid kita nak dapatkan sumber rujukan ataupun dapatkan nota, bagaimana ustaz? Murid-murid boleh mendapatkan bahan rujukan dan sumber-sumber nota berkaitan pembelajaran kita pada hari ini di laman web Sumberku. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz lagi sekali atas perkongsian untuk kelas kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang memberikan tumpuan sehinggalah ke hujung kelas pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.